بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu, kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-54. Dalam sesi ini kita akan menyambung aplikasi konsep ke atas surah-surah, iaitu kali ini kita akan buat mengenai surah Al-Insan dan ataupun disebut juga surah Al-Dahri. Surah ini juga popular ya, selalunya juga dibaca di rakaat kedua sembahyang hari Jumaat, sembahyang subuh hari Jumaat, di masjid-masjid, di surau-surau atau di rumah juga. Surah Al-Insan yang bermakna manusia atau Ad-Dahri bermakna masa adalah merupakan surah ke-76 diturunkan di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surah ini berbunyi hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 11 perkataan, iaitu hal, ata, dan ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Dia mulai dengan perkataan hal ni. Hal adalah harfun istifham ya. Itu harfun istifham yang kita belajar dulu, hanya dua, hal dan a. Dua harfun istifham. Yang lain adalah isim istifham. Ini dia ikuti dengan ini maknanya bukankah, tapi setengah tafsir menterjemahkan sebagai sesungguhnya, itu untuk memberi penegasan kepada ayat ini. Perkataan seterusnya adalah ata, ialah dia adalah fi'il madhi mabni untuk huwa dengan fathah muqaddarah ni. Di sini kalau kita lihat di sini kan dia adalah ada huruf ilah di sini. Maknanya telah datang. Dalam dia ni tidak ada kita tengok tak ada fa'il, dia tak ada sebab fa'ilnya dizahirkan, sebab kalau kita lihat kita ada perkataan yang berbaris marfu atau hadapan yang hinun ni. So hinun ini bermakna satu waktu ya, telah datang satu waktu. Dia ni adalah merupakan fa'il untuk ayat ini. Sebelum tu kita lihat ada ala adalah harfu jar, maknanya kepada al-insani. Kita tengok dia ada alif lam, dia ada isim makrifah lah. Maknanya dia spesifik. Insani maknanya manusia. Jadi dalam ayat ni inilah surah ni terdapat nama di sini al-insani. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu. Dan min adalah harfu jar, maknanya dari, and ad-dahri ada maknanya masa, masa yang beredar. Ini adalah alif lam, so dia adalah isim makrifah samsiah majrul, dia adalah isim masdar juga daripada perkataan dahara. Ini kalau nak lihat bagaimana dia punya tasrif, boleh lihat di bilangan 534 dalam jilid 4 buku saya. So di sini ayat ni nama al-insani dan juga ad-dahri ni, ni dapat memberi nama kepada surah ni. So bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang beredar. Kataan seterusnya adalah lam, iaitu adalah harfun nafi dan jazam. Bila ada harfun jazam, kalau kita ada fi'il mudhari', dia akan menjazamkan atau menjadikan baris ujung ni mati ya. Jadi perkataan yakun ni sepatutnya yakunu kalau fi'il mudhari', tapi sebab ada lam ni jadi dia menjazamkan, jadi tu kita menjadi fi'il mudhari' nashi majzum. Ini dia juga sebab yakun ni adalah satu daripada nawasih, iaitu fi'il kana. Jadi bila dia ada nawasih, jadi kita kena cari isim kana. Jadi isim yakun lah pasal perkataan yakun kan. Jadi di sini dalam ni tersembunyi isim yakun, itu dia tersembunyi damir mustatir takdirnya fu'a di sini. Maknanya belum dia insan menjadi. Dan syai'an adalah isim nakirah mansub. So dia jadi kabar yakun lah. Kita tengok dia pun berbaris mansub kan. Dia adalah isim masdar daripada perkataan sya'a. Dan kita diikuti oleh mazkuran. Ini juga satu lagi isim nakirah mansub. Kita lihat dia ialah isim maf'ul daripada perkataan zakara.
Mazkuran ni kita tengok dia juga adalah berbentuk nakirah mansub sama dengan syai'an. Jadi dia ni adalah na'at, iaitu sifat kepada syai'an ni. So sedang ataupun belum dia itu insan menjadi sesuatu yang disebut. Maknanya di sini di awal kejadian manusia tu belum ada untuk dikenal. Ini maksudnya. Ayat kedua kita berbunyi inna halaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Jadi kita lihat ayat ini mempunyai 14 perkataan, iaitu inna, dan halaqna al insana min nutfatin amsyajin nabtali, dan hi, dan fa, dan ja'alnahu sami'an basiran. Kalau kita lihat dia memulai dengan inna ni, iaitu nawasih, harfun inna ya, dia harfun nasi dan juga taukid di sini. Bila kita ada nawasih, ada harfun inna ni, jadi kita akan lihat cari mana dia isim inna. Sebab ayat kita sekarang sudah bertukar daripada fa'il dan juga maf'ulun bihi kepada isim inna dan juga khabar inna. Jadi di sini na ni, damir nahnu ni adalah menjadi isim inna kita. Maknanya sesungguhnya kami. Kami ni ada Allah lah ya. Dan halaqna. Halaqna adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan halaqa. Dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Maknanya kami telah menciptakan. Dan al-insana. Kalau dia adalah, aku tengok dia adalah mansub, maknanya dia maf'ulun bihi lah. Dia ada alif lam, maknanya isim ma'rifah kamariyah di sini. Al-insana tadi kita kata dia manusia. Jadi kami telah menciptakan manusia. Ini halaqnal insana ni adalah telah menjadi khabar inna. Tadi kita ada isim inna, kemudian kita ada khabar inna. Cerita dia kan. Dan lepas tu diikuti dengan min harfu jar, maknanya dari, dan nutfatin. Nutfatin kita tengok dia isim majrur selepas harfu jar min. So dia adalah maknanya setitis air mani. Lepas tu kita tengok amsyajin. Amsyajin ni kita juga dia lihat dia adalah juga isim majrul dan juga dia adalah nakirah ni. Nakirah sebab dua-dua ada tanwin ni. So maknanya amsyajin ni adalah berfungsi sebagai na'at atau sifat kepada nutfatin ni, air mani tadi. So maknanya bercampur. So dia setitis air mani bercampur, iaitu antara benih lelaki dengan perempuan. So maknanya di sini sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitis air mani bercampur, iaitu antara benih lelaki dengan perempuan. Kata seterusnya ialah nabtali. Ini adalah yang fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah muqaddarah kerana dia akhiri dengan huruf illah ni ya. So kalau kita lihat dalamnya juga tersembunyi fa'il dan mustatir takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Maknanya kami menguji, kami ni Allah ya. Dan hi maknanya dia, dia damir huwa, dia adalah maf'ulun bihi lah sebab dia damir selepas fa'il. Hi ni adalah insan lah, kami mengujinya. Jadi Allah menguji insan selepas dia menciptakannya ya. Itu dia menguji dengan perintah dan larangan. Dan fa adalah harfun ataf, makna maka, ja'alna adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan ja'ala, dalamnya terbunyi fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Selepas ataf, maknanya huruf ataf maknanya dia maktuf sini, maknanya kami telah menjadikan. So kalau dia maktuf alai dia tadi kita ada halaqna kan, ja'alna halaqna, jadi dua-dua adalah fi'il madhi mabni. Ni lepas tu perkataannya hu adalah maknanya dia, damir huwa, dan dia juga adalah maf'ul bihi lah sebab damir bersambung dengan fi'il kan. Kami telah menjadikan dia. Dan insan tu telah tadi. Dan sami'an. Sami'an ni adalah isim nakirah mansub. Dia mansub adalah kerana dia ada hal di sini. Kita dah buat dulu dalam sesi ke-42 hal ni, itu menerangkan keadaan atau status ketika perbuatan dilakukan. Di sini Allah, bila Allah menjadikan manusia, keadaan tu apa jadinya, iaitu dalam keadaan mendengar. Lepas tu kita ada basiran. Ini adalah hal sani, iaitu hal kedua, maknanya melihat. Dia juga adalah isim nakirah mansub. Dia juga maknanya Allah mencipta manusia dan dia dalam keadaan mendengar, melihat. Selepas tu dia menguji kita ya. Kami mengujinya dengan perintah atau larangan, maka kami telah menjadikan dia dalam keadaan mendengar, melihat. Ayat seterusnya, ayat ketiga, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
Kita lihat ayat ini mempunyai 10 perkataan, iaitu inna, na, hadaina, hu, as-sabila, imma syakiran wa imma kafura. Dan kita lihat inna ni lagi satu ayat yang diawali dengan nawasih, iaitu harfun inna ni ya. Ni kita lihat dia juga apa tu harfun nasih dan taukid, apa tu maknanya sesungguhnya lah seperti tadi. Dan na seperti tadi juga dia ada isim inna ni, sama ya. Dan hadaina. Hadaina dia adalah fi'il madhi mabni dan perkataan hada. Ini dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Maknanya di sini kami telah menunjukkan ya. Dan hu adalah apa tu damir huwa maf'ul bihi lah. Ini maknanya nya di sini. Sesungguhnya kami telah menunjukkannya. Jadi hadaina hu ni adalah juga sebagai khabar inna di sini. Jadi kita ada isim inna, dia kata khabar inna di sini. Dan as-sabila adalah merupakan maf'ulun bihi sani ya. Apa tu perkataan hada ni, apa tu fi'il hada ni selalu juga seperti ata dan ja'ala, dia memerlukan dua maf'ul bihi. Jadi maf'ul bihi kita pertama adalah damir ni, damir huwa, lepas tu ni adalah isim makrifah samsiah mansub. Tu dia apa maknanya jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menunjukkannya, nya ni adalah insan tadilah juga ya. Jalan yang lurus. Jadi Allah menciptakan kita boleh melihat, boleh mendengar, lepas tu dia tunjukkan jalan yang lurus. Ayat seterusnya, imma adalah harfun tafsil, maknanya ada, dan syakiran dia adalah isim nakirah mansub sebab ada tanwin di sini kan. Dan dia juga adalah hal di sini. Kerana dia juga adalah seperti tadi menjelaskan bagaimana apa tu perbuatan dilakukan, dan di sini adalah itu menunjukkan apabila Allah menunjukkan jalan pada manusia tadi tu bagaimana. So kita lihat dia ada orang yang bersyukur bila Allah tunjukkan jalan, orang yang bersyukur orang tu ya. And then wa adalah harfun ataf, and then imma lagi satu seperti tadi juga dia adalah harfun tafsil, maknanya ada juga. Dan kafuran ni adalah isim nakirah mansub, kita tengok dia adalah tanwin di sini. Lepas tu dia adalah merupakan maktuf lepas harfun ataf di sini. So kafuran ni maknanya orang yang kufur. Jadi bila dia jadi maktuf alaihi dia, kalau kita lihat yang bentuk sama dengan dia syakiran ni. Ni adalah maktuf alaihi dia. Makna di sini ada orang yang bersyukur dan ada orang yang kufur. Ayat keempat kita berbunyi inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Dalam ayat ini kita lihat kita mempunyai 10 perkataan, iaitu inna, dan kita ada na, lepas tu a'tadna, dan li al kafirina, dan salasila, dan wa aghlalan wa sa'ira. Jadi sini kita lihat ayat kita bermula juga dengan apa tu inna ni, harfun nashi, inna ataupun nawasih. Sebenarnya dalam ayat ni banyak, kalau saya kira lebih kurang ada 10 nawasih dengan harfun inna dan juga 7 nawasih dengan apa tu fi'il kana. Jadi seperti yang selalu saya sebut, itu bila kita ada nawasih sama ada harfun inna atau fi'il kana, kita lihat pola ayat kita bertukar daripada fi'il, fa'il dan juga maf'ulun bihi kepada fi'il, dan kita ada isim inna ataupun kabar dan kabar inna ataupun isim kana dan kabar kana. Ya, selepas ni saya tak akan sebut lagi mengenai pertukaran pola ayat ni sebab kita dah familiar sangatlah ni ya. Maknanya inna ni maknanya sesungguhnya lah, dan selalunya kita tengok isim inna ni ataupun apa dia adalah selalunya kalau ada damir bertemu tasil, dia yang selalu akan menjadi apa tu isim inna tu. Jadi sini na lah, nun alif ni maknanya kami kan, damir nahnu, dia jadi isim inna. Lepas tu di mana kabar inna dia? Kabar inna ni adalah a'tadna ni, iaitu dia adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan a'tada. Dalamnya tersebut fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Maknanya kami telah menyediakan. Dan li adalah harfu jar, maknanya bagi. Al-kafirina adalah isim makrifah kamariyah sebab ada alif lam kan. Dan dia adalah jamak muzakkar salim. Dan kita tengok lihat apa tu dia adalah apa tu baris apa tu majrur kan selepas harfu jar li ni. Dan diikuti dengan salasila. Salasila ni kita tengok adalah isim dan dia adalah jamak taksir sebenarnya di sini. Ni kalau kita lihat dia baris mansub kerana dia adalah maf'ulun bihi, dia punya fungsi di sini.
And then kita lihat juga kalau kita tengok pattern perkataan ni, salah sila. Lepas alif tu ada 3 huruf, sim, lam dan alif. Maknanya dia ni adalah berbentuk mamnu' minas saraf. Ingat kita buat ni siratul muntahal jumuk ni perkataan ni dia adalah, kalau kita lihat dia adalah sebab dia adalah jamak taksir ni. Mufrad dia adalah silatu ni. Maknanya rantai. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang yang kufur rantai. Perkataan seterusnya adalah wa adalah harfun ataf, maknanya dan aghlalan maknanya belenggu. Ni adalah kita lihat dia juga adalah isim nakirah sebab ada tanwin ni dan mansub baris atas. So dia bila dia lepas ataf maknanya dia adalah maktuf. So maktuf alai dia adalah salah sila tadi. Salah sila tu walaupun dia tak ada dia tak ada tanwin sebab dia adalah mamnu' min saraf kan. So mamnu' min saraf kan dia tak boleh ada tanwin, dia tak boleh ada alif lam dan dia tak boleh baris bawah. Jadi masih walaupun dia tak ada tanwin tapi dia adalah sebagai maktuf alai kita. Dan wa ni adalah harfun ataf. Lagi satu harfun ataf, dan maknanya sa'iran ni pun adalah maktuf lah. Dia usul jadi isim nakirah mansub. Jadi maktuf alai dia masih salah sila tadi. Maknanya dan belenggu serta neraka yang menjulang-julang. Jadi bagi orang kafir Allah sediakan rantai, belenggu dan juga neraka yang menjulang. Ayat seterusnya berbunyi innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 9 perkataan. Kita lihat inna and then al abrara and then yashrabuna min and then ka'sin kana mizaju dan ha kafuran. Ni kalau kita tengok inna ni adalah seperti tadi harfun nasi. So jadi yang menjadi isim inna dia adalah abrara ni. Kita lihat dia adalah isim makrifah sebab ada alif lam dan dia berbaris mansub. Itu dia menjadi isim inna tu. Isim inna selalu mansub kan. Maknanya orang yang berbuat kebajikan. Sesungguhnya orang yang berbuat kebajikan. And then yashrabu. Kita tengok yashrabu ni adalah khabar dia, khabar inna ni. Dia adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan syariba. Dan dalamnya tersembunyi fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi madi raf'in. Maknanya mereka akan minum. Dan min harfu jar maknanya dari, ka'sin adalah piala atau gelas. So ini adalah kalau kita tengok dia adalah ada tanwin maknanya isim nakirah majrur sebab lepas harfu jar ni. So maknanya sesungguhnya orang yang berbuat kebajikan mereka akan minum dari piala. So tadi kita lihat ayat tadi mengenai orang kafir. Sekarang mengenai orang yang dalam syurga lah ni. So kita lihat apa orang yang membuat kebajikan ni. Kita lihat ayat perkataan seterusnya adalah kana. Ini adalah fi'il madhi nasi kana lah ni dan nawasih tadi seperti yang saya sebut ni yang banyak dalam ayat ni. Maknanya adalah dan mizaju. Ni kita tengok dia adalah isim kana kita lah di sini dia sebab dia marfu' ni lepas tu dia diikuti maknanya campuran ni adalah ia atau minuman tadi dalam ka'sin tadi dalam gelas kan. Adalah ia campuran. And then ha ni ada maknanya dia adalah damir ya maknanya nya. So bila damir mengikuti isim, so dia jadi mudhaf ilaih di sini. Dan kafuran adalah isim nakirah mansub di sini. Dan dia adalah sebagai khabar kana di sini. Makna air kafur. Kafur itu beraroma harum. So adalah ia campuran minuman tadi adalah campurannya air kafur beraroma harum. Ayat seterusnya, ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjiru naha tafjira. Jadi kita lihat ayat ini mempunyai 9 perkataan. Dan kita tengok ainan satu, yashrabu satu, bi satu, ha satu. Ibadu dan Allahi yufajjiru, yufajjiruna dan ha dan tafjira. So ainan ni adalah maknanya sebuah mata air kan. Dan dia adalah kalau kita lihat dia berbaris mansub, dia di sini adalah dia isim nakirah mansub berfungsi sebagai badal di sini. Badal kepada kafuran tadi yang air wangi tadi kan. Dan yashrabu adalah fi'il mudhari' marfu' untuk huwa
And then kita lihat di sini mana fa'il dia. Fa'il dia adalah dizahirkan, iaitu kita tengok ada perkataan ibadu ni yang marfu' ni. So maknanya dia hamba yang meminum hamba. Tapi antara keduanya ni kita ada huruf-jar dan jar majrur. Bi dan ha adalah damir hiya. And then selepas tu kita lihat Allahi. Allahi ni adalah isim makrifah samsiah baris bawah majrur kerana dia adalah mudhaf ilaih. Sebab kita lihat dua isim bergandingan. Jadi dia adalah mudhaf ilaih sini. So maknanya iaitu sebuah mata air yang meminum daripadanya hamba Allah yang taat. Kataan seterusnya adalah yufajjiruna ni. Dia adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan fajjara. Kalau nak lihat bagaimana transformasi dia, tasrif daripada bilangan 856 di jilid 4 buku saya ya. Dan dalamnya tersebut fa'il dan mutasim mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli raf'in. Fajjara ni dia punya pola adalah fa'ala. So di sini maknanya mereka memancarkan. Dan kita diikuti oleh ha ni, damir ya mengikuti fi'il, jadi dia adalah maf'ulun bihi lah. Dan ha ni kenapa ha? Sebab dia ainan tadi ni. Nya ni refer kepada mata air tadi. Dan tafjira. Tafjira ni kita lihat maknanya dengan sebaik-baik pancaran. Dia perkataan ni adalah isim nakirah mansub. Dia adalah isim masdar daripada perkataan fajjara juga. Jadi root word dia ni sama dengan root word fi'il yufajjiruna ni. Dua-dua adalah fajjara. Jadi maknanya di sini dia adalah maf'ulun mutlak, iaitu dia menjelaskan lagi kata kerja ni, dan juga kalau kita lihat dia share root word yang sama. Jadi dia kalau kita tengok dia pun fajjiruna tafjira. Jadi dia memang cantik ya, maf'ul mutlak kan memang selalu cantik. So mereka memancarkannya dengan sebaik-baik pancaran. Ayat ketujuh kita berbunyi yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kita lihat ayat ini mempunyai 10 perkataan sebenarnya. Yufuna dan bi an-nazri. Dan kita lihat wa dan yakhafuna yawman dan kana syarru dan hu mustatira. Dan kita tengok yufuna ni adalah maknanya mereka menyempurnakannya. Dia adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan aufa ni. Dan kita tengok dia dalamnya terpunyai fa'il dan mutasim mabni dengan wa atas sukun takdirnya hum fi mahli raf'in. Dan diikuti oleh bi harfu jar dan an-nazri. An-nazri ada alif lam isim makrifah samsiah majrur sebab lepas harfu jar ni. So maknanya nazar. Mereka menyempurnakan terhadap nazar ataupun taat kepada Allah. Ini insan, orang yang dalam syurga tadilah. Dan wa ni adalah harfun ataf, maknanya dan. Yakhafu maknanya mereka takut. Dia adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan khafa. Dan dalamnya terpunyai fa'il dan mutasim mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli raf'in. So dia lepas ataf, maknanya dia adalah maktuf lah. So maktuf alai dia ni adalah yufuna ni. Dia dua-dua kita tengok dia adalah fi'il mudhari' marfu'. Dan perkataan berikutnya yauman, dia adalah mansub ni ada tanwin nakirah, so maknanya dia adalah maf'ul bihi. So maknanya mereka menyempurnakan terhadap nazar atau taat kepada Allah dan mereka takutkan hari akhirat. Jadi ayat ni kita lihat menjelaskan sifat ahli syurga. Dua sifat dia, iaitu satu dia taat dan lagi satu dia takut kepada hari akhirat ni. Seterusnya kita tengok perkataan kana lagi, iaitu satu lagi nawasih kana ni. Dan bila ada nawasih kana ni, iaitu fi'il madhi nashi mabni ni, iaitu untuk huwa. Jadi kita lihat mana dia punya isim kana. Isim kana ni adalah syarru ni. Dia adalah isim marfu'. Dia daripada kalau kita lihat dia maknanya azab siksa. Yang adalah azab siksa. Pasal takut tadi kan, takut pada hari akhirat yang adalah azab siksa. Hu-nya. Dia adalah damir huwa di sini. So kalau kita lihat syarru hu, so maknanya dia adalah mudhaf ilaih lah di sini. Sebab damir bersambung dengan isim kan. Mustatiran kita tengok sini adalah mansub nakirah ni. Dia adalah ada tanwin di sini. So maknanya merebak merata-rata. So dia adalah isim nakirah mansub dan maknanya dia adalah khabar kana di sini. Jadi kita ada isim kana, syarru, dan mustatiran ni adalah khabar kana. So maknanya yang adalah azab seksanya merebak merata-rata.
Ayat ke-8 kita berbunyi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 11 perkataan sebenarnya. Ada wa, ana yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa ni adalah harfun ataf, dan lepas tu diikuti yut'imuna. Ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan at'ama, maknanya mereka memberi makan kan. Dan dalamnya tersembunyi fa'il dan mutasim mabni dengan wa atas sukun, tadanya hum fi mahli rafi'in. So lepas ataf maknanya dia maktuf. So maktuf alaihi dia adalah perkataan tadi kita ada yufuna tadi ayat sebelum ni ya. Kedua-duanya adalah fi'il mudhari' marfu'. Ini diikuti oleh at-ta'ama. At-ta'ama maknanya makanan. Dia adalah isim makrifah lah pada ada alif lam ni. And then dia berbaris mansub kerana dia adalah maf'ul bihi. And then ala adalah harfu jar, apa tu maknanya atas yang. Dan hubbi apa tu perkataan maknanya disukai. Dia adalah isim majrul sebab lepas harfu jar ala dia majrul lah. Perkataan apa habba And then apa tu kita tengok dia diikuti oleh apa tu damir hi ni, hubbihi. So damir maknanya nya. So bila damir dengan isim bersambung dan dia adalah maknanya mudhaf ilahi di sini. Dan kita tengok dia hubbihi ni juga adalah sebagai hal sebenarnya. Sebab dia menceritakan apa tu hal keadaan bagaimana orang ni memberi makan. Ini ada ahli syurga ni, sifat ahli syurga yang ketiga. Tadi dia takut dan apa tu dia taat, dia takut. Jadi ni lagi satu dia memberi makanan. So masa dia beri makanan tu makanan yang dia suka. Dia bagi pada orang tu, bukan yang dia tak suka diberi tapi yang dia suka diberinya pada siapa diberi? Miskinan ni, kepada orang miskin ni, miskinan so dia ni adalah dia adalah apa tu maf'ulun bihi lah, sebab kita tengok apa tu dia pun adalah apa tu mansub di sini, nakirah mansub. Jadi di ayat ini perkataan apa tu yut'imu ni daripada at'ama ni dia juga memerlukan dua ni apa tu sebenarnya dua maf'ulun bihi. Satu apa tu kat sini apa tu at'ama ni satu miskinan di sini. Dia maf'ul bihi lisan ni di sini ya. So maknanya dan mereka memberi makan makanan atas yang disukainya kepada orang miskin. Perkataan seterusnya wa adalah ataf, yatiman ni adalah isim nakirah mansub. Dia adalah maktuf lah sebelah ataf. So maktuf lain dia adalah miskinan tadi ya. Ni adalah anak yatim. And then wa adalah harfun ataf satu. And then asiran adalah orang tawanan. So dia juga adalah isim nakirah mansub. Jadi dia adalah maktuf. Maktuf lain dia tadi adalah miskinan tu juga. Dan anak yatim serta orang tawanan. Ayat ke-9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 14 perkataan, iaitu innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Innama ini adalah harfun taukid, maknanya sesungguhnya hanyalah. Nut'imu adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan at'ama ya. Dan dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir ta'dilnya nahnu fi mahli raf'in. Maknanya kami memberi makan. Kami ni adalah orang yang dalam syurga tadi. Dan kum damir antum maf'ulun bihi sebab damir bersambung dengan fi'il kan. Jadi maknanya kamu. Kamu ni adalah orang yang diberi makan tadilah. And then li adalah harfu jar, and then wajhi adalah isim majrul sebab lepas harfu jar maknanya mencari keredaan. Ni adalah apa tu Allahi adalah apa tu isim ma'rifah samsiah majrul juga kerana dia adalah mudhaf ilaih. Sebab kita lihat ni dua isim bergandingan, dia mudhaf ilaih di sini ya. Ni apa tu kalau lihat makna di sini sesungguhnya hanyalah kami memberi makan kamu untuk mencari keredaan Allah. Kata seterusnya la harfun nafi maknanya tidak. Nuridu adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan arada. Dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir ta'dilnya nahnu fi mahli raf'in. Maknanya kami berkehendakkan atau ingin. Arada kadang-kadang makna ingin. Min adalah harfu jar, and then makna dari, kum adalah damir antum. Ni kamu apa tu. Dan jazaan adalah isim nakirah mansub. Bila mansub dia adalah maf'ulun bihi. Daripada sini fi'il fa'il maf'ulun bihi di sini ya. And then wa adalah harfun ataf dan la ni adalah makna tidak.
harfu nafi. Syukuran. Syukuran adalah isim nakirah mansub. Dia adalah maktuf lah lepas harfun ataf ni. Makna ucapan terima kasih. So dia maktuf. So dia punya maktuf alai adalah jazaan. Jadi dulu kita lihat nakirah mansub. So tidak kami berkendakkan dari kamu balasan dan tidak ucapan terima kasih. Ayat 10 kita berbunyi inna nahafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Di sini kita lihat kita mempunyai 9 perkataan iaitu inna, nakhafu, min rabbi, yauman abusan kamtarira. So inna harfu nafsi lah tadi. So mana je isim inna dia adalah na ni seperti tadi juga. Damir nahnu Nahafu ni dia adalah fi'il mudhari' marfu', dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya nahnu fi mahalli raf'in. Dia adalah khabar inna, maknanya kami takut. Sebenarnya kami takutkan. Min apa tu harfu jam, maknanya akan, apa tu rabbi, apa tu adalah Tuhan, apa tu dia adalah isim majrur sebab daripada lepas harfu jam min kan. Na ni adalah damir nahnu. Jadi dia lepas isim dengan damir bersambung ni dia mudhaf ilaih lah, Tuhan kami Yauman maknanya hari, dia adalah isim nakirah mansub, dia jadi maf'ulun bihi di sini. Dan abusan kita tengok dia baris masuk juga. Jadi maknanya dia adalah na'at untuk yauman ni sifat So di hari orang bermuka masam. Dan kamtarira juga kita tengok dia juga adalah berbaris masuk seperti ini juga. Jadi maknanya dia adalah na'at kedua di sini. Di hari orang bermuka masam berkerut-kerut. Jadi sebenarnya orang yang ahli syurga tadi kata takut, kami takutkan akan Tuhan kami di hari orang bermuka masam berkerut-kerut. Ayat ke-11 ni berbunyi fawaqahumullahu syarra zalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. So kita lihat ayat ini mempunyai 13 perkataan iaitu fa and waqa and hum Allahu and syarra and zalika al yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Fa ni adalah harfun ataf and waqa adalah fi'il madhi mabni huwa. Dan kita lihat hum adalah damir hum, dia adalah maf'ulun bihi muqaddam di sini sebab kita lihat dia datang sebelum fa'il. Sebab Allahu ni adalah fa'il kita di sini. Dia adalah isim ma'rifah samsiah marfu' di sini Dan kita lihat apa tu hum ni adalah maf'ulun bihi tadi sebab dia datang selepas dia bersambung dengan apa tu fi'il So fi'il dengan damir selalunya damir tu akan menjadi maf'ulun bihi. Dia muqaddam sebab dia datang sebelum fa'il. Jadi fa'il ni dalam pada perkataan waqa ni fa'il dia dizahirkan Allahu ni. Iaitu maka telah memelihara mereka oleh Allah. Maknanya Allah telah memelihara mereka Dan orang dalam syurga ni tadilah. Dan syarra adalah maf'ulun bihi sani. Waqa ni memerlukan dua maf'ulun bihi So apa tu dia maknanya di sini adalah dari kesengsaraan. Dia adalah isim mansub dan perkataan zalika ini adalah isim isyarah wa. So dia bersambung dengan apa tu isim, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sinilah. Dan al yauma juga kita tengok di sini adalah isim makrifah kamariyah majrur. Dan dia sebab adalah dia sebagai berfungsi sebagai badal daripada perkataan zalika tadi. Jadi maka telah memelihara mereka oleh Allah dari kesengsaraan itu hari wa ni adalah harfun ataf dan laqa adalah maknanya dia telah memberi. Ni adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya huwa ni sini. Dan hum adalah damir hum, dia adalah apa tu menjadi maf'ulun bihi sebab dia bersambung dengan apa tu fi'il tadi kan. Maknanya mereka, dan dia telah memberi mereka. Dan nadratan apa tu isim nakirah mansub, dia adalah juga maf'ulun bihi sani di sini. Laqa ni juga memerlukan dua maf'ulun bihi, hum dan nadratan maknanya kejernihan muka. Dan wa ni adalah harfun ataf dan maknanya dan sururan. Sururan kita tengok dia juga adalah apa tu nakirah mansub. Jadi dia adalah selepas ataf, maknanya dia adalah maktuf. So maktuf alaih dia adalah nadratan di sini. So maknanya kegembiraan dan dia telah memberi mereka kejernihan muka dari kegembiraan. Dia di sini adalah Allah lah ni. Ayat ke-12 kita berbunyi wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
Di sini kita lihat ayat ini mempunyai 9 perkataan, iaitu wa, and then jaza, and then hum, and then bi, ma, and then sabaru, jannatan, and then wa hariran. So wa ni adalah harfun ataf, and then jaza ni adalah fi'il madhi mabni, dalamnya seperti fa'il dan mustatir, tak adanya huwa di sini. Maknanya dia telah membalas. Selepas ataf, maknanya dia adalah ma'tuf lah. So perkataan ma'tuf ala dia tadi kita ada laqa tadi kan, ayat sebelum ni. So dan dia telah membalas. And then hum, mereka, damir hum ya, dia adalah maf'ul bihi. Dan bi adalah harfu jar, and then ma ni adalah harfun masdar ya. Dia adalah maknanya sebab ya. And then sabaru. And then sabaru adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan sabara. Dan dalam disebut fa'il damir mustatir mabni dengan ba atas sukun takdirnya hum fi mali raf'in. So maknanya dan dia telah membalas mereka dengan sebab mereka telah sabar. Ahli syurga tadilah ya. Kataan seterusnya adalah jannatan. Maknanya syurga lah ni. Apa tu? Dia adalah isim nakirah mansub dan dia adalah berfungsi sebagai maf'ulun bihi sani. Dan seterusnya adalah perkataan wa, harfun ataf, dan hariran. Ini adalah isim nakirah mansub juga, dan selepas ataf maknanya dia adalah ma'tuf lah. Ma'tuf alaihi adalah jannatan. So maknanya dengan syurga dan pakaian sutra, iaitu orang yang berbuat kebajikan tadi kan, dengan sebab dia sabar, jadi Allah bagi dia balasan syurga dan pakaian sutra. Jadi dua balasan dia. Ayat ke-13 kita berbunyi muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. So kita tengok ayat ni mempunyai 13 perkataan ya. Muttaqiina satu, nafi, dan ha 'ala al-araik, la yarawna, fiha syamsan wa la zamharira. Di sini muttaqiina ni adalah isim mansub lah ni di sini ya. Dia adalah jamak muzakkar salim ni. Dia daripada perkataan ittaqa'a. Dia adalah isim fa'il juga ni. Maknanya mereka duduk bersandar. Ya, dia adalah mereka tu orang orang dalam syurga lah. So dia ni adalah hal, iaitu dia menceritakan bagaimana orang dalam syurga tu duduk. Dia duduk bersandar. And then fi adalah fiha. Fi adalah jawab majrur lah di sini. Apa tu di dalamnya syurga ni. Ha ni adalah syurga. Ala adalah harfu jar, maknanya di atas, al-araik, peteraknya. Ini adalah isim makrifah sebab ada alif lam and then kamar majrur sebab selepas ala harfu jar. Dan kalau kita lihat sepatutnya araik ni dia boleh jadi mamnu min sarf sebab lepas alif ada dua huruf. Tapi sebab dia ada alif lam, jadi dia bukanlah mamnu min sarf. Sebab mamnu min sarf dia tak boleh ada alif lam, dia tak boleh tanwin dan dia tak boleh baris bawah. Tapi di sini kita tengok ada alif lam dan ada baris bawah ya. So dia bukan ya. Dan di sini la ni adalah maknanya adalah harfu nafi, maknanya tidak. Yarawna adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan ra'a, dalam jismi fa'il dan mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli rafi'in. Maknanya mereka melihat, ra'a melihat kan. So, maknanya di sini mereka duduk bersandar di dalamnya, itu syurga, di atas peterana, tidak mereka melihat. Perkataan surah fiha, di dalamnya, fuja jawab majrur kan. Dan syamsan apa tu terik, teriknya matahari. Dia adalah isim nakirah mansub, dia adalah maf'ul bihi di sini. Dan wa adalah harfun ataf, dan la adalah harfun nafi. Dan zamharira, zamharira kita tengok dia adalah isim nakirah mansub, sangat kedinginan. So maknanya dia ni adalah, kita tengok dia adalah maktuf, dan maktuf alaihi dia adalah syamsan ni. So dua-dua adalah nakirah mansub. So maknanya di dalamnya, itu dalam syurga, mereka tak lihatlah tadi teriknya matahari dan tidak sangat kedinginan. Jadi maknanya sangat selesa lah duduk dalam syurga ni. Ayat ke-14 kita, wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat kutufuha tazlila. Di sini kita lihat ayat ni mempunyai 11 perkataan, iaitu wa, and then daniyatan, and then alai, and then him, zilaluha wa zullilat kutufu, dan ha tazlila. Wa ni adalah harfun ataf lah. Apa tu kita tengok dia ikuti maknanya dan, and then daniyatan maknanya dekat. Dia adalah isim nakirah mansub daripada perkataan dana. Dia lepas ataf maknanya dia maktuf lah. So maktuf alaihi dia tadi kita zamharira.
So perkataan sama, dua-dua adalah nakirah mansub kan. Dan alai adalah harfu jar, and then him adalah dhamir hum. So jawab majrur. Dan zilalu ni, zilalu maknanya di sini adalah naungan. So dia adalah fa'il di sini. Sebab di baris marfu kan. Jadi dia adalah daripada, kalau kita lihat dia adalah fa'il kepada perkataan daniatan ni. Daniatan ni daripada perkataan dana ni, dia adalah berfungsi sebagai isim fa'il di sini saya kata tadi. Dan dia adalah sama berfungsi seperti fi'il. Fi'il dia tadnu lah di sini. Dia adalah muannas sebab di dalam syurga ni kan. Dan dan ha adalah damir hiya, and maknanya nya, and then wa adalah harfun ataf. So dan dekat atas mereka naungan itu pohonnya dan seterusnya perkataan zulilat. Ini adalah fi'il madhi hiya majhul daripada perkataan zallala. Dan dalam sini kita lihat sebab dia adalah majhul, jadi maknanya dia ada naik fa'il. Tapi kita bukan dalam ni, dia sebab diikuti oleh kutufu ni. Ini adalah isim marfu', jadi dia lah yang menjadi naik fa'il. Dia adalah, kalau kita lihat, dia adalah juga jamak taksir, maknanya buah-buahan. Ini tadi zulilat telah dimudahkan untuk dipetik buah-buahan. Dan ha ni adalah damir hiya, dia adalah mengikuti isim, jadi dia adalah mudhaf ilaih lah di sini. And then tazlilan. Tazlilan ni adalah isim nakirah mansub, dia juga adalah isim masdar pada perkataan zalala. Jadi kita lihat root word dia zalala sama dengan dia punya fi'il zulilat ni tadi, zalala juga. Jadi ini adalah sebenarnya adalah maf'ul mutlak lah. Maknanya dengan semudah-mudahnya, telah dimudahkan dengan semudah-mudahnya. Zulilat tazlila. Cantik kan maf'ul mutlak ni? Maknanya telah dimudahkan untuk dipetik buah-buahannya dengan semudah-mudahnya. Ayat ke-15 kita, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 12 perkataan, iaitu wa, dan yutafu, and then alai, and then him bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. So wa ni adalah harfun ataf, maknanya dan. Yutafu maknanya diedarkan. Dia adalah fi'il mudhari' mabni majhul untuk huwa daripada perkataan tafa. Dan alaihim adalah jawa majrur lah ni, makna kepada mereka, dan diedarkan kepada mereka. Dan bi adalah harfu jar, and then aniyatin ini adalah isim nakirah majrur sebab lepas harfu jar bi kan. Tapi dia adalah juga jamak taksir. Jadi kalau kita lihat bi aniyatin ni sebagai syifu jumlah, dia adalah naib fa'il. Jadi sebagai naib fa'il, i'rab dia adalah fi mahli rafi'in lah. Ya, so dia naib fa'il kepada ni tafa ni dalam sini. So min, harfu jar, and then fiddatin. Ini adalah isim nakirah majrur, dia adalah na'at kepada aniyatin. Jadi kita tengok dia punya i'rab adalah sama di sini. So makna dan diedarkan kepada mereka dengan bejana dari perak. Perkataan seterusnya adalah wa, harfun ataf ni maknanya dan, and then akwabin adalah isim nakirah sebab ada tanwin ni, dia dan berbaris bawah, dia adalah jamak taksir. Selepas harfun ataf maknanya dia adalah maktuf di sini. Bila maktuf, di mana maktuf alai dia? Maktuf alai dia adalah aniyatin tadi, iaitu yang berjana sebelum ni kan. So ni adalah berjana, akwabin ni adalah piala untuk minuman. Ini diikuti oleh kanat. Kanat ni adalah nawasih, satu lagi nawasih dia untuk fi'il kana, iaitu dia adalah fi'il madhi nasi mabni, dalamnya tersembunyi isim kana, damir mustatir takdirnya hiya ni. Dan lepas tu diikuti bila kita ada isim kana di mana khabar kana dia. Khabar kana ni kawariran ni, dia mansub kan. Yang kita maknanya adalah laksana kaca. Kawariran maknanya piala ni laksana kaca, jadi cantik lah dalam syurga ni. Kalau kita lihat perkataan kawariran ni adalah mamnu' min as-sarf, kerana dia lepas daripada alif ni ada 3 huruf ni, ra ya ra kan. Ada 3 huruf ni, kita nak siratul muntahal jumuk dulu kita buat ni. Ini dia punya pola dia adalah mafa'ilu, mafa'ilah. Maknanya di sini, dan piala minuman adalah laksana kaca. Ayat ke-16, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira.
Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu qawarira, and then min, and then fiddatin, qaddaru, ha, takdira. So perkataan qawarira ni adalah sebenarnya badal kepada perkataan akhir ayat tadi, kanat qawarira. Jadi badal kepada sana, jadi makna laksana kaca. Dan min adalah harfu jar, dan fiddatin adalah isim majrur lah sebab lepas harfu jar. Maknanya dari perak ya. Dan sebagai min fiddatin ni adalah berfungsi sebagai naat, iaitu naat kepada qawarira apa tu ni ya. Jadi kalau maknanya dia adalah i'rabnya adalah fi mahli nasbin lah, sebab qawarira ni adalah apa tu mansub kan. Dan qaddaru adalah fi'il madhi mabni, root word dia adalah qaddara. Dalamnya tasbih fa'il lamir muttasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya hum fi mahli rafi'in. Maknanya mereka itu pelayan telah mengukur. Dan ha adalah damir ya, so dia lepas daripada fi'il, jadi dia maf'ulun bihi lah. Apa tu damir ya, damir dengan fi'il. Jadi di sini ya ha ni apa tu muannas kerana aqwabin tadi. Aqwabin tu adalah muannas kan. Ini takdira apa tu adalah isim nakirah mansub daripada perkataan di isim masdar, daripada perkataan qadara. Jadi qadara adalah sama dengan root word qadaru ni. Qadaru ni itu qadara juga kan. Jadi maknanya takdira ni adalah maf'ul mutlak. Jadi dia memang cantik. Kalau kita tengok apa tu dia makna dia pun mereka telah mengukur dengan sebaik-baik ukuran. So memang dia ada rhyme dia di sini. Laksana kaca, sedang ia dari perak, mereka pelayan telah mengukurnya dengan sebaik-baik ukuran mengikut keadaan kehendak penggunanya. Ayat seterusnya, wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 9 perkataan, iaitu wa satu, yusqauna fiha ka'san kana mizaju dan ha zanjabila. Wa ni adalah harfun ataf lah sebab maknanya dan. Yusqauna ni adalah fi'il mudhari' majhul daripada perkataan saqa, dan dalamnya sebab dia majhul, dalamnya tersembunyi naib fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya hum fi mahli rafi'in. Dia lepas ataf, maknanya dia adalah maktuf lah. So apa tu kalau maktuf alai dia, jadi kita ada perkataan yutafu kan, yang diedarkan kepada mereka berjana tadi. Ni yusqauna, mereka diberi minum. Dan fiha ni adalah jawab majrur, iaitu harfu jar dan damir ya, maknanya di dalamnya dalam syurga. Dan ka'san adalah isim nakirah mansub, dia adalah maf'ulun bihi, satu gelas. Dan mereka diberi minum di dalamnya, iaitu syurga, satu gelas. Kataan seterusnya kana, ni satu lagi nawasih lah ni fi'il madhi nasib mabni huwa lah ni untuk huwa Ini diikuti oleh mizaju. So mizaju ni isim marfu', jadi dia lah isim kana di sini. Dan diikuti oleh ha damir hiya ni, dan apa tu maknanya nya adalah campurannya. So di sini kita lihat apa tu damir bersambung dengan isim, dia adalah mudhaf ilaih di sini. Zanjabila, ni adalah kabar kana kita, dia adalah isim nakirah mansub, maknanya zanjabil adalah campurannya. Zanjabil itu halia atau halia, jadi makan minuman yang sedap dalam syurga ni. Ayat seterusnya, ayat ke-18, ainan fiha tusamma salsabila. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu ainan fiha tusamma salsabila. So ainan ni adalah isim nakirah mansub, and then dia adalah sebagai badal ni, badal kepada zanjabila tadi yang sedap tadi kan, yang didatangkan dari sebuah mata air ni, maknanya ini fi adalah harfu jar, and then ha adalah damir hiya di dalamnya, dalam syurga ya. And then apa tu tusamma, tusamma ni adalah fi'il mudhari' mabni majhul lah sebab ada dimulai dengan ta, dan dia adalah apa tu dhammah di sini ya. So dia adalah majhul. So bila ada majhul, maknanya dia ada naib fa'il dalamnya, iaitu damir mustatir, takdirnya hiya ni. Sebab apa hiya ni? Sebab ainan ni lah, apa tu ain, kita dah tahu kan ainun kan memang muannas, ni adalah muannas di sini. Tusamma dinamakan. Dan salsabila, salsabila adalah salsabilah yang sedap ni. So dia adalah isim nakirah mansub, dan dia adalah bertindak sebagai maf'ulun bihi di sini. Ayat ke-19 kita, wa yatufu alaihim wildanum muhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 13 perkataan, iaitu wa yatufu alai and then him wildanun muhalladun.
Iza ra'aita and then hum hasibta and then hum lu'lu'an mansura. So wa ni adalah harfun ataf, ada makna dan, and then yatufu adalah fi'il mudhari' marfu' huwa. Di sini kita lihat dia maknanya mengelilingi. So di sini kita lihat dia tidak ada dalamnya fa'il, kerana fa'ilnya adalah wildanun ni, ada isim marfu' kan, diikuti ada isim marfu' ni. So dia adalah fa'il, jadi untuk yatufu ni maknanya anak muda, dan mengelilingi anak muda, dan alai ni makna di sekitar him, mereka orang-orang yang dalam syurga ni lah ya. And then muhalladun, yang kekal mudanya. So anak muda ni yang kekal mudanya, so kalau kita tengok dia adalah sebagai na'at kepada wildanun ni ya. So dan mengelilingi di sekitar mereka anak muda yang kekal mudanya. Kataan seterusnya iza, dia ni adalah zaraf zaman dan dia merupakan huruf syarat di sini. So bila kita ada huruf syarat, di mana fi'il syarat ni ra'aita ni, dia adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan ra'a. Dan dia dalamnya tersebut fa'il damir mutasil mabni dengan ta atas fathah, takdirnya anta fi mahli rafi'in. Maknanya kamu melihat. So apabila kamu melihat hum, mereka, damir hum ni maf'ulun bihi lah. Tapi bila kita ada fi'il syarat, so di mana jawab syarat je. Jawab syarat ni hasibtahum lu'lu'am mansura ni. Kamu menyangka mereka mutiara ditabur. Anak muda tadilah yang kekal muda tadi ya. So hasibta ni adalah fi'il madhi mabni, dia adalah dalamnya fa'il damir mutasil mabni dengan ta atas fathah, takdirnya anta fi mahli raf'in. Dan lepas tu kita hum ni adalah maf'ulun bihi lah, sebab damir damir bersambung dengan fi'il kan. Lu'lu'an ni dia adalah isim nakirah mansub, maknanya dia adalah maf'ulun bihi sani. So kalau perkataan hasiba ni juga perlu dua maf'ulun bihi lah, ada hum dan juga lu'lu'an. Dan lepas tu mansura ni, dia adalah dia adalah isim nakirah mansub juga, sama seperti lu'lu'an ni. So maknanya di sini dia adalah na'at kepada lu'lu'an yang makna mutiara ni, mutiara ditabur ni ya. So apabila kamu melihat mereka, kamu menyangka mereka mutiara ditabur. Ayat 20 kita, wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. So kita lihat ayat ni mempunyai 9 perkataan, wa, and then iza, and then ra'aita, dan sama, and then ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa ni adalah harfun istinaf, and then kita tengok makna dan, and then iza. Iza ni apabila dia adalah harfun syarat macam tadi. Dan ra'aita ni adalah fi'il syarat juga seperti tadi. Dan apabila kamu melihat, sama ni adalah zarf makan lah di sana kan. Ni kita buat dulu. And then bila kita ada fi'il syarat, so mana jawab syarat je di sini, ra'aita na'iman. Dan apabila kamu melihat di sana, so what? Maka kamu melihat nikmat yang melimpah. Ra'aita na'iman. So kita lihat ra'aita ni adalah fi'il madhi anta. Dan kita tengok dia dalamnya fa'il damir muttasil mabni dengan ta atas fathah, takdirnya anta fi mahli rafi'in. Dan lepas tu na'iman adalah isim nakirah mansub, dan dia adalah sebagai maf'ul bihi lah, dia pasal mansub kan. Di sini kalau kita lihat Allah menggunakan fa'il madhi untuk perkara yang belum berlaku, sebab ni kan dalam syurga kan, belum jadi lagi. Jadi kita ra'aita ni adalah fa'il madhi. Ra'aita juga adalah fi'il madhi. Ni adalah kadang-kadang dalam Quran Allah menggunakan fi'il madhi untuk perkara yang belum berlaku, untuk menunjukkan perkara itu pasti akan berlaku. Sebab syurga memang pasti kan. InsyaAllah. Dan perkataan seterusnya, wa adalah harfun ataf, and then mulkan. Kita tengok isim nakirah mansub, dia adalah maknanya kerajaan. So dia adalah maktuf ni, sebab ataf maktuf kan. So maktuf alai dia pada na'iman tadi, kita ada na'iman kan. Dan kabiran ni adalah kita tengok i'rab dia sama dengan mulkan, dan sebenarnya dia adalah na'at untuk mulkan ni, dan kerajaan yang besar. Ayat ke-21 kita, aliyahum siyabu sundusin hudrun wa istabrak wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. So kita lihat ayat ini mempunyai 19 perkataan, iaitu aliyah dan hum siyabu sundusin hudrun wa istabrak.
wa hulu asawira and then min fiddatin wa saqahum rabbu and then hum syaraban tahura. Kita tengok ayat perkataan pertama aliyah. Aliyah ni adalah isim mansub, dia adalah bermakna berada di atas tubuh ya. And then hum adalah mereka. So kita tengok damir bersambung dengan isim, jadi dia adalah mudhaf ilaihi lah di sini. So dia juga adalah merupakan khabar muqaddam, sebab kita lihat dia seterusnya adalah perkataan siabu ni, iaitu dia isim marfu'. So isim marfu' selalunya mubtada kan. Di sini dia adalah mubtada muahhar. Dan aliyahum ni adalah khabar muqaddam. Dan siabu ni adalah makna pakaian. Dan lepas tu diikuti sundusin. Dia adalah satu lagi isim nakirah majrul. Dia adalah sebagai mudhaf ilaihi lah. Jadi di sini mudhaf ilaihi, maknanya pakaian sutra halus. Dan hudrun adalah kita tengok isim nakirah marfu'. Dan dia adalah na'at, iaitu kepada siabu ni. Dia sama-sama dua-dua adalah marfu'. So dia adalah sifat. Dan maknanya hijau. Dan wa adalah harfun ataf, makna dan. Istabraku. Istabrakun ni sutera tebal. So dia adalah maktuf. Dia, kalau kita lihat kepada siabu juga ni tadi. Maktuf alaihi dia. Dan wa ni adalah harfun ataf. So makna di sini berada di atas tubuh mereka pakaian sutera halus, hijau dan sutera tebal. Serta hulu. Hulu makna mereka dihiasi. Dia adalah fi'il madhi mabni majhul. Dan dalamnya tersembunyi daif fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi majrur rafi'in. Dia tadi sebelum ni adalah harfun ataf, jadi dia adalah maktuf. Maktuf lain dia ada ra'aita na'iman tadi. So kita tengok ni, lepas tu perkataan asawira ni. Ini adalah maf'ul bihi sebab baris mansub pun di sini. Dia adalah jamak taksir, maknanya gelang-gelang. So kalau kita tengok pattern dia ni adalah merupakan mamnu' min as-sarf, sebab lepas alif ni ada dua huruf ni. So adalah mamnu' min as-sarf di sini ya. And then min adalah harfu jar, and then fiddatin adalah isim nakirah majrur. Lepas harfu jar dia di bawah lah makna perak. Tadi kita dah jumpa perkataan ni. Wa ni adalah harfun ataf. Mereka dihiasi dengan gelang-gelang dari perak dan kita tengok saka. Saka telah diberi minum maknanya. Dan dia adalah dia fi'il madhi mabni huwa. Dan dia adalah maktuf lah selepas harfun ataf tadi. So maktuf alai dia adalah wahulu asawira tadi kan. Mereka dihiasi gelang-gelang. Sekarang ni mereka diberi minum. Dan hum ni mereka lah, damir hum. Dia adalah maf'ulun bihi. Dan kita tengok rabbu ni. Rabbu adalah Tuhan, oleh Tuhan. Dia adalah, kalau tengok dia adalah isim marfu', maknanya dia adalah fa'il di sini. Jadi perkataan saka ni tadi tak ada fa'il dalam dia. So that means fa'il yang zahir ni, rabbu ni. Dan hum adalah damir hum, dia adalah mudhaf ilaihi lah sebab dia bersambung damir dengan isim kan. So dia adalah mudhaf ilaihi di sini. Dan syaraban adalah isim nakirah mansub. So dia adalah maf'ulun bihi sani. Jadi perkataan saka ni pun dia perlu dua maf'ulun bihi, satu hum dan satu syaraban. Dan lepas tu tahuran, ni juga kita tengok dia punya juga isim nakirah mansub. So i'rab sama dengan syaraban. Jadi dia adalah na'at untuk syaraban. So makna di sini telah diberi minum mereka oleh Tuhan mereka minuman bersih suci. Ayat yang ke-22, inna haza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkuran. So kita lihat ayat ini mempunyai 11 perkataan, iaitu inna and then haza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. So inna ni nawasih lah kan, harfun inna ni kan. Ini maknanya sesungguhnya. So harfun nasi dan taukid. Lepas tu hazza ni di isim isyarah huwa. So jadi isim inna lah ni. And then maknanya ini. And then kana. Kita lihat ada lagi satu nawasih. Ada dua. Satu nawasih harful inna. Satu nawasih fi'il kana. Maknanya adalah. Dia adalah fi'il madhi nasi lah ni ya. Dan dalamnya tersebut isim kana dan mustaqil takdir huwa.
And then la ni adalah makna harfu jar untuk, and then kum adalah damir antum, makna kamu semua. And then jazaan adalah sebab kita ada isim kana di sini, dan khabar kana dia adalah jazaan ni. Jadi isim nakirah mansub, maknanya sebagai balasan. So ini adalah untuk kamu semua sebagai balasan. So di sini kana lakum jazaan ni adalah sebagai khabar ina. Isim ina kita hazar tadi, jadi khabar ina adalah ni, kana lakum jazaan. Maknanya sesungguhnya ini adalah untuk kamu semua sebagai balasan. Kataan seterusnya wa harfun ataf, maknanya dan, and then kana ada fi'il madhi nasi. Ini adalah satu lagi nawasih untuk fi'il kana, maknanya adalah. Ini diikuti isim kana dia adalah sa'yu, dia lah isim marfu' ni, kita tengok ni. And then selepasnya maknanya usaha. And then kum adalah damir antum. Jadi damir dengan isim maknanya dia adalah mudhaf ilaih. So dia ada mudhaf ilaih di sini, maknanya kamu, usaha kamu semua. And then mashkuran, kita tengok kita ada tadi isim kana sa'yu, and then khabar kana adalah mashkuran, iaitu isim nakirah mansub di sini, maknanya dihargai, dan adalah usaha kamu semua dihargai. Orang yang dalam apa tu syurga tadilah kan, yang mendapat balasan, dan dia dihargai. Ayat ke-23, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Kita lihat ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu inna, nahnu nazzalna alaika al-qur'ana tanzila. Inna ni lagilah nawasih lagilah harfun inna, makna sesungguhnya kan. Na ni adalah isim inna ni. Nahnu adalah maknanya damir nahnu, ni selalunya damir munfasil, selalunya dia adalah mubtada kan, saya selalu cakap ni. Dan nazzalna adalah fi'il madhi mabni, dan dia adalah pada perkataan nazzala, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun, takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Dan dia ni sebab apa tu kita ada mubtada, dan dia ni adalah sebagai khabar, kami telah menurunkan. Dan nahnu nazzalna ni pula adalah sebagai khabar inna kepada isim inna na ni tadi, yang damir nahnu kami ni. So kami telah menurunkan. Dan alai adalah kepada harfu jar, dan ka adalah damir anta, dan jawab majrur lah, mana kepadamu, iaitu kepada Nabi Muhammad di sini. Al-Qur'ana maf'ul bihi lah, sebab dia baris mansub kan, Al-Quran maknanya. So kami telah menurunkan kepada Nabi, kepadamu Muhammad Al-Quran. Tanzila. Tanzila ni makna dengan beransur-ansur. So kalau kita tengok dia adalah isim nakirah mansub, dia isim masdar. Apa tu daripada perkataan nazala, root word dia. Nazala ni kita tengok dia adalah sama dengan apa tu fi'il nazzalna tadi. Nazala kan. Jadi di sini dia adalah maf'ul mutlak lah, sebab dia menegaskan lagi mengenai apa tu perbuatan turun ni, cara bagaimana dia menurunkan, Allah menurunkan Al-Quran dengan beransur-ansur. Kalau kita tengok perkataan ni nazzalna tanzila, memang cantik lah kan, maf'ul mutlak. Kita tengok ayat ke-24, fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum asiman au kafura. So kita lihat ayat ni mempunyai 14 perkataan. Fa satu, then isbir. Kita tengok apa tu, then la, li, then hukmi, and then rabbi, and then ka, and then wa, la, tuti' min, hum, asiman, au, kafura. So fa ni adalah harfun istinaf, sebab sekarang cerita dah bertukar pula. Isbir, apa tu ni adalah fi'il amar mabni lah, makna bersabarlah, maka bersabarlah. Dan lepas tu li adalah harfu jar, makna terhadap, dan hukmi adalah isim majrur daripada perkataan hakuma ni kan, ni makna hukum lah. Hukmi rabbi, jadi maknanya dia adalah dua isim bergandingan, dia makna mudhaf ilaih di sini, hukum Tuhan. And then rabbi ka ni ada apa tu damir anta. So this one kalau kita lihat damir dengan isim pun maknanya dia adalah lagi satu set mudhaf ilaih. Maka bersabarlah terhadap hukum Tuhanmu. Kataan seterusnya adalah wa harfun ataf, dan la harfun nafi, dan jazam, dia makna janganlah.
So bila kita ada harfun jazam, maknanya fi'il berikutnya menjadi fi'il mudhari' majzum di sini, tuti'. So sepatutnya tuti'u kan, tapi sebab apa tu dia dimajzumkan dari perkataan ata'a, jadi tuti'. Dan dalamnya tersebut fa'il dan mustati takdirnya anta, maknanya kamu taati dan janganlah kamu taati. Jadi selepas harfun ataf, maknanya dia ni adalah maktuf lah. So maktuf alai dia tadi adalah isbir, bersabarlah kan. Tadi Tuhan suruh bersabar, dan lepas ni janganlah kamu taati. Dan min adalah harfu jar, hum adalah damir hum, maknanya daripada mereka. Dan asiman orang yang berdosa. Janganlah kamu taati daripada mereka orang yang berdosa tu. Asiman ni adalah maf'ul bihi lah, dia apa tu mansub kan, dari perkataan asimah. Dan au adalah harfun ataf, makna atau, dan kafuran. Apa tu maktuf, dia adalah isim nakirah mansub. Maktuf maknanya orang yang kufur. Dia punya maktuf alai dia adalah asiman di sini. Dua-dua adalah sama, apa tu dia punya i'rab kan. So, dan janganlah kamu taati daripada mereka orang yang berdosa atau orang yang kufur. Ayat ke-25 kita, wazkuris marabbika bukratan wa asila. Kita lihat ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu wa, and then uzkur, and then ismi, and then lepas tu kita ada rabbi, and then ka, and then bukratan wa asila. Wa ni adalah harfun ataf, and then diikuti oleh uzkuris. Uzkur ni adalah fi'il amar mabni, dan dalamnya perkataan tersebut fa'il dan mustatir takdirnya anta di sini. Dan dia adalah apa tu sebagai maktuf, sebab tadi kita ada isbir kan, sabarlah. Di sini Allah kata dan sebutlah. Isma ni nama apa tu isim mansub, dia maf'ulun bihi lah daripada perkataan apa tu fi'il di sini. Dan rabbi adalah isim majrul, dan dia adalah kita lihat di mudhaf ilaih lah, isma rabbi kan, nama Tuhan. Dan ka ni adalah juga damir anta, jadi lagi satu mudhaf ilaih sebab dengan berganding dengan isim rabbika, Tuhanmu. Dan bukratan adalah zaraf zaman, apa tu ni adalah pada waktu pagi, maknanya dia adalah mansub. Dan wa adalah harfun ataf, dan asilan ni usul zaraf zaman, dan dia juga adalah maktuf sebab lepas ataf. Jadi maktuf alai dia adalah bukratan. Jadi kita tengok sama dia punya tu. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Ayat 26, wa minal laili fasjud lahu wasabbih hulailan tawila. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 12 perkataan, iaitu wa, min, al-laili, fa, usjud, lahu, wa, sabbih, hulailan tawila. Wa ni adalah harfun ataf lah. Apa tu harfu min adalah harfu jar, dan daripada sebahagian laili makna malam, dia adalah isim makrifah samsiah majrur lah sebab lepas harfu jar ni. Fa adalah harfun ataf, dan diikuti oleh usjud ni. Usjud ni adalah fi'il amar mabni daripada perkataan sajadah, dalamnya tersebut fa'il dan min mutasir takdirnya anta. Apa tu kalau kita tengok ni adalah maktuf juga sebab lepas harfun ataf kan. So apa tu dia punya, tadi kita ada perkataan uzkur, sebutlah. Di sini usjud, sujudlah ya. Dan la adalah harfu jar, dan hu adalah damir huwa. So makna di sini dan daripada sebahagian malam maka sujudlah kepadanya, iaitu Tuhan. Perkataan seterusnya adalah wa harfun ataf diikuti oleh sabbih. Ini adalah fi'il amar mabni, dalamnya tersebut fa'il dan min mustatir takdirnya anta, dan dia adalah maktuf lah di sini selepas harfun ataf kan. Maknanya dan kamu bertasbih lah. Dia punya maktuf lain dia pada usjud tadi kita ada kan, sujud lah. Ini Tuhan kata bertasbih lah. And then hu sabbihu. Jadi kita tengok sini adalah maf'ulun bihi lah sebab dia adalah damir huwa di sini maknanya dan kamu bertasbihlah kepadanya. And then lailan apa tu zaraf zaman, dia adalah pada sebahagian malam. And then tawilan apa tu kita tengok dia adalah sebagai naat. Dan kita tengok adalah sama ni lailan tawilan. Dua-dua adalah mansub, nakirah mansub. Dan kamu bertasbihlah kepadanya pada sebahagian malam yang panjang. Ayat ke-27, innaha ula'i yuhibbunal ajilah wa yazaruna wara'ahum yawman saqila. Kita lihat ayat ini mempunyai 10 perkataan, iaitu inna, dan haula'i, dan yuhibbuna, dan al-ajilata, dan wa yazaruna, dan wara'a, dan hum yawman saqila.
Dan inna ni nawasih lah, harfun inna kan, makna sesungguhnya. Dan haula'i adalah isim isyarah hum, ni adalah isim inna di sini. Dan di sini kita lihat mana khabar inna adalah yuhibbuna, iaitu dia fi'il mudhari' marfu', dalamnya terpunyi fa'il dan mutasim mabni dengan wa atas sukun takdirnya hum fi mahli raf'in. Maknanya sesungguhnya mereka itu adalah orang kafir, mereka mencintai. Dan al-ajilata ni adalah kehidupan dunia ni, ni adalah maf'ul bihi lah ni, isim ma'rifah ni, kamariah sebab ada alif lam kan, dan dia mansub. Dan wa adalah harfun ataf, yazaruna ni, dia adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan wazara. Dalamnya terpunyi fa'il dan mutasim mabni dengan wa atas sukun takdirnya hum fi mahli raf'in. Lepas ataf maknanya dia maktuf lah di sini. So dia punya maktuf alaihi dia adalah apa tu, kita ada sebelum ni yuhibbuna. Yuhibbuna yazaruna. Jadi kedua-duanya adalah fi'il mudhari' marfu'. So maknanya sesungguhnya mereka itu orang kafir, mereka mencintai kehidupan dunia dan mereka meninggalkan kata seterusnya wara'a, maknanya di belakang, dia adalah zarah makan lah. And then hum adalah damir hum, dia kita lihat apa tu zaraf dengan damir, dia adalah mudhaf ilaihi lah di sini ni, ya. Dan kalau ni yauman, apa tu, dia adalah isim nakirah mansub, dia dalam maknanya hari, ya, itu adalah maf'ul bihi. Dan saqilan ni isim nakirah mansub juga, dia isim fa'il daripada perkataan saqala. Jadi kalau tengok yauman saqilan, dia punya apa tu i'rab dia sama, jadi ni adalah na'at. Maknanya di sini di belakang mereka hari akhirat yang amat berat penderitaannya bagi orang yang tidak bertakwa. Ayat ke-28, nahnu halaqnahum wa shaddadna asrahum wa iza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kita lihat ayat ni mempunyai 14 perkataan, iaitu nahnu halaqna and then hum, wa shaddadna asra and then hum, wa iza syi'na baddalna amsala and hum tabdila. Nahnu ni adalah damir munfasil. So damir munfasil selalu jadi mubtada' lah kan, maknanya kami. Dan halaqna adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan halaqa. Ni banyak dah sekali kita buat ni. Dia adalah dalamnya sebanyak fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun, tak adanya nahnu fi mahli raf'in. Kami telah menciptakan hum mereka, damir hum. Jadi halaqna hum ni adalah khabar kepada mubtada' nahnu ni. Kami telah menciptakan mereka. Dan wa adalah harfun ataf, dan syaddadna adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan syadda. Dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun, tak adanya nahnu fi mahli raf'in. Sebab dia lepas ataf maknanya dia maktuf lah. Halaqna adalah menjadi maktuf alaihi dia sini. Halaqna syaddadna, kan sama dia punya i'rab. Dan asra ni adalah isim mansub, kerana 3 huruf mati tengah kan, dia adalah isim. Dan maknanya tulang sendi, kami telah menguatkan tulang sendi. Hum mereka, maknanya dia adalah mudhaf ilaihi jugalah di sini, ya, isim dengan apa tu damir. So maknanya di sini kami telah menciptakan mereka serta kami telah menguatkan tulang sendi mereka. Kataan seterusnya wa adalah harfun ataf, makna dan. Iza adalah zaraf zaman dan dia juga adalah huruf syarat di sini. Bila ada huruf syarat, di mana fi'il syarat, ni ada syi'na, iaitu adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan sya'a, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun, takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Maknanya dan apabila kami kendaki, ya. So what? Ni jawapan syarat dia sini badalna ni, kami boleh menggantikan. Dan kita tengok fi'il madhi mabni juga daripada perkataan badala, dan dalamnya sebenarnya fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun, takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Jadi sini apa tu diikuti oleh amsala. Maknanya ini adalah isim mansub, dia adalah juga jamak taksir, jadi dia adalah maf'ul bihi di sini. Kami boleh menggantikan orang-orang yang serupa. Dan hum ni adalah damir hum, dia adalah mudhaf ilaihi lah sebab dia ikut selepas isim kan. Jadi orang-orang yang serupa mereka. Dan tabdila ni, kalau kita tengok dia adalah isim nakirah mansub dan dia juga adalah isim masdar pada perkataan badala. Badala ni adalah sama root word dengan badalna tadi ni, dia punya fi'il dia. So badala. Jadi ni adalah maf'ul mutlak lah tabdila ni. So kita lihat dia memang cantik. Kami boleh menggantikan dengan penggantian yang sebaik-baiknya di sini, ya. So kalau tengok ni, dan apabila kami kehendaki, kami boleh menggantikan orang-orang yang serupa mereka dengan penggantian yang sebaik-baiknya.
Ayat ke-29, inna hazihi tazkirah faman sya'at tahaza ila rabbihi sabila. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 11 perkataan, iaitu inna hazihi tazkirah faman sya'at ittahaza ila rabbihi sabila. Inna ni adalah harfun nasi kita lah, apa tu, iaitu nawasih ni, maknanya sesungguhnya. Dan hazihi ni adalah isim isyarah ya, dan dia merupakan isim inna di sini, maknanya ini. Dan tazkiratun ni adalah isim nakirah marfu', jadi dia lah sebagai khabar inna di sini. Sesungguhnya ini peringatan. Dan fa harfun isnah, maka man adalah isim mausul, dia adalah sebagai mubtada di sini. Selain daripada mubtada, dia juga adalah merupakan isim syarat. Kita dah buat juga isim mengenai ayat syarat. Kita ada apa tu, harfun syarat dan juga isim syarat. Jadi man ni adalah satu daripada isim syarat, maknanya sesiapa kan. Dan sya'a dia adalah merupakan fi'il syarat kita. Ada isim syarat, fi'il syarat kita. Jadi ini adalah fi'il madhi mabni, dalamnya tasbih fa'il dan mustaqil takdirnya huwa. Ini maknanya menghendaki, sesiapa menghendaki. So dia ni mubtada man, dan sya'a ni juga adalah sebagai khabar di sini. Sesiapa menghendaki. Jadi dia banyak fungsi di sini ya, sya'a ni. Dan ittahaza dia adalah sebagai jawab syarat kita. Dan dia fi'il madhi mabni daripada perkataan ittahaza lah. Dan dalamnya tasbih fa'il dan mustaqil takdirnya huwa. Apa tu, kalau kita lihat maknanya sesungguhnya ini peringatan, maka sesiapa menghendaki bolehlah dia mengambil. Perkataan seterusnya, ila harfu jar ke arah, and then rabbi, and then isim majrur lah ni, maknanya Tuhan kan. And then hi, rabbihi, ni adalah mudhaf ilaih lah. Dan juga rabbihi ni adalah sebagai mudhaf maf'ulun bihi juga di sini. Dan ke arah Tuhannya. Dan sabila adalah isim nakirah mansub, maknanya jalan menuju keredaan. So ke arah Tuhannya, jalan menuju keredaan. Ayat ke-30, wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Kita tengok ayat ni mempunyai 12 perkataan. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Wa adalah harfun ataf di sini, ma ni adalah harfun nafi dan tiadalah, tiadalah. Tasya'una ni dia adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan sya'a. Dalamnya terpunyai fa'il dan muttasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya antum fi mahli raf'in. So maknanya di sini dia adalah sebagai maktuf, sebab sini ataf jadi maktuf. So maktuf alai dia adalah, kita ada tadi jumlah dia man sya'a, sebab ni tasya'una pun adalah jumlah fi'liyah sebenarnya. Jadi man sya'a tadi jumlah makna yang siapa menghendaki kan, tu dia adalah maktuf alai dia. Di sini kamu menghendaki, kat sana tadi siapa menghendaki, sesiapa menghendaki. Dan tiadalah kamu menghendaki illa ni adalah harfun istina. Ni kita dah buat masa sesi ke-43. Harfun istina ni selalunya digunakan untuk mengecualikan sesuatu kan. Di sini kalau kita tengok bila ada istina, harfun istina dia mesti ada mustasna dia. So mustasna dia kat mana? Kalau kita tengok ni adalah Allahu ni, mana Allah ni dia kira adalah isim makrifah marfu' di sini samsiah. Dia juga adalah berbaris marfu' kerana di sini dia berfungsi sebagai fa'il. So kalau kita tengok dia sebelum tu dia adalah an adalah harfun nasab, and then dia an yasha'a. Dia nasab, jadi dia menasabkan fi'il mudhari' berikutnya. Yasha'u ni kan sepatutnya jadi yasha'a. Maknanya jika dikehendaki. So dan tiadalah kamu menghendaki melainkan jika dikehendaki Allah. Perkataan seterusnya, innallaha kana aliman hakima. So inna ni adalah nawasih kita lah, ni harfun inna sesungguhnya kan. Dan Allah dia adalah isim inna lah, sebab dia pun mansub ni kan. Lepas tu kalau kita tengok bila dia ada isim inna, kabar inna dia sebenarnya adalah kana aliman hakima ni. So dia banyak. So sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui, maha bijaksana. Tapi kana dia juga adalah kabar inna ni terdiri daripada fi'il madhi, kana ni juga lah, ni adalah juga satu lagi nawasih. Dia adalah dalamnya tersembunyi isim kana dan mustaqil takdirnya huwa. Dan dia punya kabar kana dia aliman ni lah. Dia isim nakirah mansub, perkataan alima. Dan hakiman, ni adalah lagi satu kabar kana sani dia. Jadi dua kabar kana di sini. So maknanya di sini sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui, maha bijaksana.
Ayat ke-31, yudhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimina addalahum azaban alima. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 13 perkataan, iaitu yudhilu dan man yasha'u dan fi rahmati nahi wa az-zalimina adda lahum azaban alima. Yudhilu ni adalah fi'il mudhari' marfu' lah daripada perkataan adhala kan. Yang dia dalamnya fa'il damir mustatir takdirnya huwa, maknanya dia memasukkan. Dan man adalah isim mausul, dia adalah maf'ul bihi lah di sini. Dan yasha'u, dia adalah satu lagi fi'il mudhari' marfu' pada perkataan sya'a, dalamnya terpunyai fa'il damir mustatir takdirnya huwa. Dia memasukkan sesiapa dia kehendaki. Dan fi adalah harfu jar dan rahmah, ke dalam rahmat. Ini isim majrur lah ni, lepas harfu jar kan, rahmati. Dan hi adalah damir huwa, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini lah, damir dengan isim kan. So dia memasukkan sesiapa dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Kata seterusnya wa ni harfun ataf, and then az-zalimina ni adalah isim ma'rifah samsiah mansub, kerana dia adalah maf'ulun bihi di sini. Dia adalah jamak muzakkar salim dengan ya di sini, mansub dengan ya. Maknanya dan orang yang zalim. Ada ni dia telah menyediakan, iaitu Allah lah ni. Ni adalah fi'il madhi mabni ada. Dalamnya terpunyai fa'il damir mustatir takdirnya huwa di sini. Dan la ni adalah harfu jar, hum adalah damir hum untuk mereka, azaban azab. So dia adalah, kita lihat dia adalah isim nakirah mansub, jadi juga adalah maf'ulun bihi. Jadi maknanya dua maf'ulun bihi, hum dan juga azaban. So perkataan ada ni fi'il ni memerlukan dua maf'ulun bihi. And then aliman. Aliman ni adalah na'at, sebab kita tengok dia punya bentuk nakirah mansub. Jadi sama dengan azaban ni. Jadi dia adalah na'at kepada azaban. So, dan orang yang zalim dia telah menyediakan untuk mereka azab yang pedih. Perbendaharaan kata untuk sesi ini. Sambungan perbendaharaan kata. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perkongsian ilmu sesi ini. Saya sudahi dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.